Assalamualaikum pelajar. Alhamdulillah kita dah tamat topik 2 pada minggu lepas. Jadi kita masuk topik 3 lah minggu ni. Topik 3 bertajuk penakkulan logik. Okey, muka surat. Okey, boleh buka muka surat 56 Buku teks muka surat 56. Apakah maksud penakkulan logik? Okey, sebelum kita belajar sesuatu tu kita kena tahulah maksud dia supayanya kita tahu nak pergi ke mana. Okey, penakkulan logik, kita dalam topik ni kita akan lebih kepada membuat penilaian. Kita akan membuat penilaian berdasarkan akal dan logik lah, nama penakkulan logik. Berdasarkan akal dan logik. Jadi dalam topik ni kita akan belajar 2 subtopik saja, iaitu kita akan belajar tentang 3.1 pernyataan. Dan 3.2 kita akan belajar tentang hujah. Okey, kita masuk 3.1 dululah. 3.1. Apakah pernyataan? Dalam buku teks pun ada. Pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Sama ada benar atau palsu. Tak kisah. Dia boleh benar, dia boleh palsu. Asalkan kita boleh tentukan pernyataan, kita boleh tentukan nilai kebenaran, kita boleh cakap itu adalah pernyataan. Tetapi tak boleh kedua-duanya. Okey. Seterusnya kita nak belajar tentang, kita nak tentukan sama ada satu ayat itu adalah pernyataan atau bukan pernyataan. Kita boleh tengok contoh dalam buku teks. Contoh pertama, tolong hantar buku kerja itu. Saya bahagi 2 Allah. Saya bagi 2. Kat sini kita akan buat pernyataan, kat sini kita akan buat bukan pernyataan. Yang tu adalah tolong hantar buku kerja ini. Tolong hantar buku kerja ini adalah bukan pernyataan. Sebab apa? Justifikasinya adalah ayat tu tak boleh nak ditentukan nilai kebenarannya. Okey. Yang kedua, kita ada Menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi di Malaysia. Betul ke? Betul ke tak betul? Sebab apa? Sebab sekarang kita ada Menara KL lah. Menara Tun Razak. Macam menara lah kita ada kat Malaysia ni. Tapi since kita boleh tentukan, kita boleh tanya betul ke tak betul, itu adalah pernyataan. Jadi duduk kat sini lah. Menara KL adalah menara tertinggi. Tak kisahlah betul ke tak betul, tapi kita boleh tentu dia adalah pernyataan. Menara tertinggi. Saya buat macam itulah. Menara tertinggi. Okey, ni dalam bahasa Melayu. Cuba kita tentukan ayat matematik pula. Macam mana kita nak tentukan ayat matematik ni adalah pernyataan atau tak? Contoh yang D tu X tambah 3 sama dengan 5. Dia bukan pernyataan. Kenapa dia bukan pernyataan? Adalah kerana kita tak boleh tentukan nilai kebenarannya sebab kita tak tahu X. Okey, paling senang mudah caranya, if ada unknown, jika ada anu, kita akan cakap satu ayat matematik itu bukan pernyataan. Anu lah ni, unknown lah, X tu. Okey. Yang kedua, kita ada negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Betul? Betul lah negatif 6 lebih kecil daripada 8. Bila kita boleh cakap tu betul atau boleh cakap tu salah, kita akan cakap itu adalah pernyataan. Saya pun boleh cakap negatif 6 lebih besar daripada 8. Dia tetap pernyataan tapi pernyataan yang salah. Okey, kita masuk pula kepada tajuk subtopik seterusnya, pernyataan benar atau palsu. Palsu tu salah lah. Okey, kita baca dialog ni sama-sama dulu. Murid-murid, berapakah bucu bagi sebuah kuboid? Pelajar perempuan cakap, sebuah kuboid mempunyai 8 bucu. Pelajar lelaki cakap, sebuah kuboid mempunyai 12 bucu. Kuboid macam mana? Pelajar, kuboid macam mana pelajar? Kuboid ada macam ni. Okey, kuboid. Macam mana kuboid? Saya tulis dulu kat sini. Okey, kuboid. Kenapa ni? Okey. Kuboid macam mana? Kuboid macam ni. Allah. Okey, ni adalah sebuah kuboid. Korang tahu kan? Saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi pernyataan siapa yang betul? Pernyataan pelajar perempuan. Pernyataan pelajar perempuan adalah pernyataan yang betul. Dua-dua adalah pernyataan. Tapi pelajar perempuan punya yang betul. Yang benar. Pelajar lelaki punya palsu. Okey, boleh. Seterusnya kita akan bagi contoh lain. Apakah pernyataan benar dan apakah pernyataan yang palsu. Okey, contoh pernyataan benar. Kita bahagi 2 dulu. Okey, contoh saya bagi pernyataan benar. 10 boleh dibahagi dengan 2. Boleh dibahagi dengan 2. Betul tak? Boleh, betul? Dibahagikan dengan 2. Semua nombor boleh. Tapi dibahagikan dengan sempurna. Betul?
Okey, seterusnya 5 lebih besar daripada 3, pernyataan yang benar. Contoh yang kedua, X tambah X sama dengan 2X. Walaupun ada X, tapi bila kita tengok the full sentence, kita tahu dia 2X, dia tetap pernyataan yang benar. Sebab betul lah X sama X sama 2X kan? Yang ketiga adalah 3 adalah nombor perdana. Betul tak? 3 adalah nombor perdana. 1, 3, 5, 7. 1, 3, betul lah nombor perdana. Nombor perdana ni apa? Nombor prima. Okey, yang salah. Contoh pernyataan yang salah. Contoh pernyataan yang salah adalah 2 kuasa 5 sama dengan 10. Betul tak 2 kuasa 5 sama dengan 10? Salah. Sebab 2 kuasa 5 sama dengan 32. Contoh lain, negatif 3 lebih besar daripada 3. Betul ke salah? Salah lah. Negatif 3 lebih kecil daripada 3. Contoh lain, 2 tambah 3, 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 sama dengan 2 tambah 3 kuasa 2. Betul tak ayat equation ni? Salah. Nanti kau kira kan macam mana. Okey, saya rasa semua dah faham. Jadi, pelajar boleh duduk dalam kumpulan untuk buat rangsangan minda 1. Okey? Nanti kita sambung lagi untuk tajuk seterusnya. Subtopik seterusnya. Okey. Boleh duduk dalam kumpulan sekarang.